Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin menyentuh satu perkara pokok mengenai dengan reformasi demokrasi berparlimen. Beberapa hari yang lalu, Duli Yang Mulia Tuanku Paduka Seri Sultan Perak Raja Nazrin sewaktu melancar buku karya Tan Sri Rashid Abdul Rahman dan Dr. Mani Maran di Hotel Majestic Kuala Lumpur, di mana Duli Yang Mulia Tuanku Sultan Nazrin menyentuh soal reformasi Suruhanjaya Pilihan Raya, iaitu SPR. Perkara pokok yang disentuh ialah SPR betul-betul digesa menjalankan tugas sebagai badan yang mengendalikan pilihan raya dengan secara adil dan benar-benar bersih. Untuk mencapai matlamat tersebut, gesaan Tuanku Sultan Nazrin ialah ahli-ahli Suruhanjaya SPR hendaklah dilantik secara langsung oleh Majlis Raja-Raja Melayu tanpa campur tangan pihak kerajaan dan kekal atau dilucut ahli-ahli anggota. Samalah proses yang dibuat terhadap hakim-hakim Mahkamah Persekutuan. Ini satu cadangan yang sangat-sangat progresif sesuai dengan peredaran masa. Kerana selama ini kita lihat, walaupun pilihan raya berjalan dengan lancar di negara kita selama 14 kali dah sejak merdeka, tetapi semua orang tahu ianya pilihan raya berat sebelah. Pilihan raya yang banyak menguntungkan parti pemerintah, siapa yang menguasai kerajaan. Dan banyak juga berlaku perkara-perkara penyelewengan semasa pilihan raya, termasuklah rasuah dan seumpamanya. Maka kita menyokong penuh cadangan Tuanku Sultan Nazrin, dan sehubungan dengan itu, pengarang buku Demokrasi Berparlimen oleh Tan Sri Rashid dan Dr. Mani Maran, di mana Tan Sri Rashid ada menyentuh 3 perkara pokok dalam ucapannya yang saya bersetuju 101%. Pertama, iaitu peratus keluar mengundi, turnout voters begitu rendah sekali. Setiap kali pilihan raya terus turun, dan PRN Johor baru ni tak sampai pun ataupun sekitar 50% sahaja. 50% tak keluar mengundi. Jadi ini tidak akan menggambarkan keputusan yang hakiki dari segi mandat rakyat. Sebab kenapa kurang keluar mengundi ialah kerana kesedaran di kalangan rakyat mengenai dengan tanggungjawab kenegaraan begitu rendah sekali. Rakyat tidak ambil berat, dan Tan Sri Rashid mencadang supaya diadakan compulsory voting yang dikatanya agak provokatif, tetapi itu saja jalan yang boleh menentukan bahawa turnout ni keluar mengundi setidak-tidaknya 80 to 85% paling minima. Kedua, masalah kecelaruan alamat ini pengundi-pengundi
yang tidak lengkap, yang tidak teratur, di mana walaupun sekarang ni sudah mula diadakan pendaftaran automatik compulsory di registration, dengan beliau umur 18 tahun boleh mengundi. Tetapi kita tahu kebanyakan pelajar-pelajar yang berumur 18 tahun ke atas, anak-anak muda yang sudah lepas sekolah menengah, masuk universiti dan bekerja di merata tempat, mereka tidak lagi berada di tempat duduk yang asal, di mana mereka lahir, sebagaimana dalam IC mereka yang asal. Tapi mereka sudah berpindah, lahir di Kelantan, bekerja di Johor. Mereka tidak tahu mereka dah mengundi. Mereka pun tidak ambil peduli nak semak di mana mereka mengundi. Kalau mereka semak, mereka mengundi di Kelantan sebab IC-nya di Kelantan, tapi bekerja di Sabah, nescaya mereka tidak akan balik untuk mengundi. Jadi macam mana semua ni nak diselaraskan supaya semua pihak, termasuk yang umur 18 tahun, bila sampai pilihan raya, semua keluar mengundi dan menentukan kerajaan mana yang mendapat sokongan. Jadi untuk itu memang wajar satu jawatan kuasa task force perlu dibentuk untuk menangani isu ini, termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan reformasi parlimen. Dalam soal reformasi parlimen, sekarang ini isunya ialah Akta Rombak Parti yang diharap akan dibentang dalam sesi parlimen yang bersidang sekarang ini. Tetapi pada pandangan kita lah putera, dan saya secara peribadi sebagai bekas ahli parlimen 3 Penggat, ada perkara-perkara lain yang kira pokok besar isunya harus dirongkaikan. Pertama, memang sudah disebut sebelum ini, seseorang Perdana Menteri, Ketua Menteri tidak boleh memegang jawatan lebih daripada 8 tahun. Itu satu yang harus dilaksanakan. Kedua, saya ingin melontarkan cadangan di bawah transformasi parlimen. Gaji allowance Menteri Kabinet, Timbalan Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri dan para exco wajib dikaji semula, termasuk skim pencen dan lain-lain kemudahan untuk mereka berada dalam kerajaan sebagai orang politik. Saya nak bagi contoh. Gaji seorang menteri yang diterima dicampur dengan allowance parlimen dan lain-lain kemudahan ahli parlimen, ada di kalangan mereka menerima hampir 70, 80 sampai 150 ribu sebulan. Ini dah melampau. Dan paling teruk lagi, rakyat harus tahu, katakanlah dulu dia pernah jadi menteri besar, lepas tu dia berhenti, kemudian dia jadi menteri, dia berhenti, dia dapat 2 pencen, menteri besar punya pencen, menteri kabinet dia dapat pencen, 2 pencen. Katakan selepas dia berhenti jadi menteri, dia berhenti jadi menteri besar, ketua menteri, kemudian dia bertanding pilihan raya balik, dia menang balik, allowance ahli parlimen dapat, dua-dua allowance menteri besar dengan menteri dia dapat. Tak gila ni. 100 ribu, 150 ribu sebulan pencen. Ini betul-betul membazir dan tak patut sama sekali. Rakyat patut tentang perkara ini. Kita tengok rakyat susah. Rakyat dengan gaji minimal 1,500 pun melonjak-lonjak. Naik gaji minimal 1,500, harga barang pun dah naik. Mereka ni ratus-ratus ribu sebulan. Bukan itu saja. Semasa menjadi menteri, menteri besar, layak 2-3 kali pinjaman. Pinjaman rumah sebagai menteri besar, pinjaman rumah sebagai menteri, dapat pula kemudahan bercuti setahun sekali keluar negara, menaiki first class
second class, business class kapal terbang, duduk di suite. Satu keluarga belanja 200,000, 150,000. Berapa ramai sekarang ni? Kabinet 70 orang. Lebih terbesar dalam dunia. Cuba kita bayangkan, bukankah ini pembasiran? Tetapi malangnya tidak ada parti politik yang agresif menggesa. Perkara ini diubah, dipindah, dikaji semula. Malas kita pun telah mencadangkan supaya dalam reformasi parlimen, ahli-ahli parlimen, baik Dewan Negara ataupun Dewan Rakyat lah, Dewan Negara juga, tidak dibenarkan menduduki jawatan sebagai ahli lembaga pengarah GSC ataupun agensi-agensi kerajaan, seperti mana yang dilaksanakan oleh kerajaan Singapura. Gaji dah dibagi dengan lumayan. Kerajaan boleh mempertimbangkan pejabat, boleh mempertimbangkan kaki tangan yang dibayar oleh kerajaan, seorang kerani ke seorang pegawai ke, untuk menjaga satu kawasan parlimen dengan gaji yang sudah lumayan. Tidak perlu mereka menduduki dalam jawatan kuasa GSC dan juga agensi kerajaan. Ini untuk mengelakkan daripada berlakunya salah guna kuasa, berlakunya ketirisan, berlakunya kesempatan diambil oleh ahli-ahli politik yang duduk dalam agensi kerajaan, menggunakan agensi untuk kepentingan politik diri dan juga untuk kepentingan politik penyokong dan kaum kerabat. Dan ini yang merosakkan banyak agensi kerajaan terlibat dengan kes-kes salah laku, rasuah, pengubahan wang haram dan sebagainya. Ini yang patut dilaksanakan di bawah reformasi parlimen. Selain daripada itu, wajar juga dipertimbangkan supaya sudah sampai masanya kita melaksanakan 2 parti sistem. Sekarang ni kalau kita tengok pada blok, dah ada 3 blok, BN, PH, BN, dan kalau Tok Mahathir tubuh pula 1 blok lagi, jadi 4 blok, bukan lagi 2 blok. Tetapi kalau kita tengok di negara maju, dia ada 2 blok ya, Amerika Republican dan Demokrat. Kalau di United Kingdom, buruh dan konservatif. Ni dah berapa blok. Belum masuk lagi parti-parti lain yang tidak ada dalam blok, seperti Putera ataupun calon-calon bebas. Jadi memang berkecamuk. Jadi kalau ada 2 parti sistem, dengan 2 parti ini dikenakan pula peraturan supaya tidak ada mana-mana pihak boleh menyentuh isu-isu sensitif seperti isu agama dan isu perkauman, dikecuali parti politik boleh berbahas, berkempen, mengemukakan manifesto berasaskan kepada matlamat untuk mencapai good governance, kerajaan yang bersih, kerajaan yang berintegriti. Apa janji-janjinya kepada rakyat dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, tidak ada kena-mena dengan isu-isu agama dan juga isu-isu yang menyentuh soal perkauman. Jadi ini pun boleh membawa kepada hala tuju yang sihat untuk negara pada masa depan. Dan bila ini berlaku, kita juga harap parti parlimen nanti, di mana parti yang bertanding menang, tidak lagi menggunakan parti whip, iaitu ahli-ahli parlimen yang bertanding, dia bertanding atas nama parti betul. Kerana dulu sistem parti diperkenalkan dan rakyat buta huruf, maka diperkenalkan simbol sebab tak boleh membaca. Sekarang ni semua dah boleh membaca, tidak ada lagi iliterasi. Jadi bolehlah mengundi, dia tahu dia membaca. Jadi maknanya bila dia menang pilihan raya, kalau saya menang di Pasir Mas, saya mewakili rakyat Pasir Mas. Saya bukan mewakili parti yang saya bertanding semata-mata. Saya juga bertanggungjawab kepada rakyat dan saya mengekat sumpah dalam parlimen. Jadi artinya saya mesti diberi hak untuk mengundi mengikut conscience saya. Apa yang saya berpendapat, isu ini boleh sokong ke tak boleh sokong. Ini tidak.
Kalau PN bawa, ahli parlimen PN wajib nak sokong. Kalau PN bawa, ahli PN wajib sokong. Berbeza dengan di Amerika, dengan United Kingdom, negara yang sudah maju. Maknanya, kalau di United Kingdom, apa yang dibawa oleh buruh, ahli parlimen buruh tak setuju, dia boleh tetap. Dia boleh sokong konservatif. Begitu juga pihak konservatif. Dan mereka tidak dikenakan tindakan disiplin parti. Di sini tak boleh. Usahakan you nak menentang, you cakap menegur pun ahli parlimen dah menggigil. Kok aku akan datang, tak akan dipilih menjadi calon mewakili parti yang dia mewakili sekarang. Jadi kalau ini berlaku, macam mana kita nak mengharap berlakunya kesuburan dari segi pemikiran politik yang progresif? Bagaimana kita nak melangkah ke hadapan? Kita tengok, kita malu kalau nak banding dengan negara-negara lain. Kita makin mundur. Dulu kita ke depan. Kita ke depan. Kita tinggal semua negara Asia Tenggara. Indonesia, Vietnam, Laos, Vietnam, Singapura, Filipina. Sekarang mereka semua ke depan, kita ke belakang. Negara rasuah nombor 1. Negara bocor nombor 1. Macam-macam cerita dalam negara kita. Rasuah, penyalahgunaan kuasa daripada nombor 1 Perdana Menteri sampai ke ketua pengarah SPRM dipersoalkan, ketua pengarah Kastam, semua agensi dipersoalkan. Timbul isu lah, betul tak betul, yet to be seen. Tapi oleh kerana ada pihak pemegang kuasa, pendakwaan itu dibuat atau tidak, mereka juga yang menentukan. Jadi akhir sekali bising-bising senyap, bising-bising senyap, bising-bising senyap, nothing happen. Jadi sebab itu, untuk nak menentukan kalau kita betul jujur, ikhlas ke arah kebaikan negara dan akhirnya dinikmati oleh rakyat, apa yang saya sebut tadi, baik dari segi transformasi SPR yang disebut oleh Perdana Sultan Negeri Perak atau oleh bekas pengurusi SPR Tan Sri Rashid yang menulis buku Demokrasi Berparlimen, termasuk juga isu-isu transformasi yang saya cakap tadi, iaitu gaji ahli parlimen, gaji menteri, timbalan menteri, patching, mesti ada satu patching saja, bukan 2, 3, 4 patching. Esok-esok saya percaya yang dah mati pun dapat patching lagi ni. Yalah, mati dapat patching, kalau isteri hidup dapatkan isteri. Nanti isteri mati pun pecah dapat ke anak pula nanti. Ini yang politik dah menjadi bergila-gila ni. Dengan berbagai-bagai kemudahan. Kereta, minyak free, pembatu rumah, allowance dobi, boleh duduk hotel, boleh makan di hotel, boleh sign entertainment, sana entertainment sini. Kerja tak sampai 3-4 tahun dapat pencen. Tentera bekerja 10 tahun baru pencen 3-4 ribu. Ada juga veteran tentera duduk bisnes sekarang tak dapat pencen. Tentera sekarang duduk merauh, ada yang berkhidmat 25 tahun pun ada tanpa pandang tak dapat pencen. Ini ada ahli politik. Saya pun orang politik juga, tapi tidak berarti semua orang politik kotor. Tetap ada orang politik yang bersih, tetap ada ahli politik yang ada jati diri, tetap ada ahli politik yang ada semangat patriotisme. Tidak semua ahli politik kotor. Minta rakyat tolong bezakan antara permata dan antara kaca. Itu yang saya nak tekankan mengenai dengan reformasi parlimen. So saya minta rakyat, ayo bangkit. Bangkit wahai rakyatku. Malaysia tanpa mengira kaum. Tuntut supaya gaji-gaji menteri, timbalan menteri yang begini ramai, esko-esko, baik dari segi siapa yang saya sebut tadi, diselaraskan semula dan diadakan satu pencing yang masuk akal, yang munasabah. Dan kita selamatkan wang rakyat ini yang banyak untuk kepentingan rakyat yang majoriti. Itu saja yang harapan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.